Okey, kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, hari ini kita belajar sekejap je untuk Google Meet ni sebab topiknya senang. Rasanya awak tak ada masalah untuk kuasai. Okey, topik hari ini adalah topik nisbah. Nisbah tu dia adalah satu bentuk perbandingan nombor. Okay, mari kita lihat nisbah tu apa. Okay, nisbah merupakan perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain. Okay, kemudian ini adalah contoh nisbah. Berapakah nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat? Okay, ini adalah satu cawan gula pasir dan satu cawan santan pekat. Okey, cara nak baca dia, awak kena faham betul-betul soalan ni, topik ni mudah tapi tak boleh salah bagi jawapan. Okey. Satu cawan gula pasir kepada satu cawan santan pekat dinyatakan sebagai nisbah 1 kepada 1. Okey, nisbah 1 kepada 1. Okey, proses penulisan dia. Okey, proses penulisan dia ditulis dalam bentuk format A titik bertindih kemudian B, yang ini. Okey, format penulisannya. Ini format penulisan, yang ini cara menyebut. Okey. Okey, nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat ialah, okey, bila nak tulis nombor tu awak akan buat macam ni. Nisbah 1 kepada 1. Okey. Kepada tu maksudnya titik bertindih ni. Nisbah 1 kepada 1. Okay, mari lihat contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Okey, nyatakan nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan tepung beras. Okey, dekat sini gambar yang diberi gula pasir 1 cawan, tepung beras 2 cawan. Okey, nisbah 1 kepada 2. Cara nak tulis dia macam mana? Cara sebutan dia. Cara nak tulis nisbah 1 kepada 2. Macam mana cara nak tulis dia? Siapa boleh bagi respon? Nak tulis nombor apa dulu? Kelas, nak tulis nombor apa dulu? Kelas, nak tulis nombor apa dulu? Amir? Afiq? Dua-dua senyap. Okey, kalau macam ni tak ada respon macam ni, cikgu tak payah buat kelas sepatutnya. Cikgu bagi video je, senang kan sepatutnya kan? Okey, nisbah 1 kepada 1 ditulis sebagai, okey kita tulis macam ni, 1 kemudian ditulis kepada 2. Okey, macam ni cara tulis dia. Nisbah 1 kepada 2. Ini cara tulisan dia. Okey, nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan tepung beras ialah nisbah 1 kepada 2. Ini cara penulisannya. Okey, tengok contoh C. Okay, apakah nisbah jisim ikan kepada jisim ayam yang dimasak oleh Ibu Ciu? Okey, ikan dekat sini kalau kita tengok dia ada unit dekat sini. Okey, unitnya kilogram. Okey, kena alert dengan unit kilogram ni. Okey, untuk ikan jisimnya adalah sebanyak 1 kilogram. Manakala untuk ayam 10 kilogram. Okey, nisbah tidak perlu ditulis unit. Maksudnya unit yang ini tidak perlu ditulis. Yang kilogram ni tidak perlu ditulis. Okey. Okey, kemudian nisbah 1 kepada 10 ditulis sebagai, okey, nombor apa yang kita nak tulis sekarang? Boleh bagi respon tak? Tak ada respon juga. Nisbah 1 kepada, apa dia Amir? 1 kepada 10. Okey, kita akan tulis dulu nombor 1, kemudian kita akan tulis titik bertindih, kemudian kita akan tulis nombor 10. Unit tidak perlu ditulis. Okey, unit apa? Unit yang kilogram tu tidak perlu ditulis. Okey, kemudian yang ketiga ni dia kata nisbah jisim ikan kepada jisim ayam. Okey, apa jawapan dia? Cuba baca nombor tu. Macam mana cara nak sebut? Ni, macam mana cara nak sebut dia? 1 nisbah 10. Okey, bukan 1 nisbah 10. Nisbah 1 kepada 10. Sebab tu cikgu suruh awak jawab. Sebab kalau awak tak jawab, awak tak berlatih. Okey?
Dia ulang balik macam mana cara nak sebut sebutan dia ni? Nisbah 1 Satu kepada kepada 10. 10. Okey, betul. Nisbah 1 kepada 10. Okey. Okey, mari lihat contoh D. Okey, lihat gambar di sebelah. Nyatakan nisbah isi padu jus timun kepada isi padu jus lobak. Okey, kedua-dua nombor ni dia bagi unit liter dan juga mililiter. Okey, langkah pertama kita perlu pastikan unit adalah sama untuk menyatakan nisbah. Sekarang ni unitnya berbeza. Untuk jus timun dia bagi dalam unit liter, manakala untuk jus carrot, untuk jus lobak dia beri dalam unit mililiter. Jadi maksudnya dekat sini, okay, awak tak boleh tulis 1 liter nisbah 1 liter kepada 4,000 liter. Awak tak boleh buat macam ni. Okey, kenapa tak boleh buat macam ni? Kerana unitnya berbeza. Jadi, apa yang perlu kita buat sekarang? Kita perlu tukarkan unit. Okey, timun dengan lobak. Okey. Timun dia beri unit 1 liter. Lobak pula dia beri unit 4,000 mililiter. Yang mana satu yang kita akan tukarkan unitnya? Yang liter atau yang mililiter? Yang mana satu yang kita akan tukarkan unitnya? Yang liter atau yang mililiter? Kelas. Yang mililiter. Okey, yang mililiter ni yang akan kita akan tukarkan unitnya. Okey, 4,000 mililiter bersamaan dengan berapa liter? 4 liter. 4 liter. Okey, jadi bila awak dah tukarkan unitnya, okey, dah tukarkan unitnya 1 liter sama dengan 4 liter. Yang ini 4,000 mililiter sama dengan 4 liter. Jadi nombor yang awak akan gunakan adalah yang ini. Bukan lagi 4,000. Okey, yang nombor yang awak akan gunakan adalah 1 dan juga 4. Okey, sekarang kita baca, tulis dia punya jawapan. Nisbah isi padu jus timun kepada isi padu jus lobak ialah, okey, bagikan jawapannya. Sebutkan jawapannya. Sebutkan jawapannya. Apa jawapan dia? Jawapannya apa? 1 nisbah 4. Okey, 1 nisbah 4. Masih lagi ulang kesalahan yang sama. Kita bukan sebut dia sebagai 1 nisbah 4. Kita sebut dia sebagai nisbah 1 kepada 4. Itu cara sebutan dia. Ulang balik. Nisbah 1 kepada 4. Nisbah 1 kepada 4. Awak tak boleh cakap 1 kepada 4, tak boleh. Awak kena sebut nisbah 1 kepada 4. Nanti kalau keluar soalan dalam peperiksaan, sebab kita sekolah sampai bulan 3, awak darjah 5 ni kan sampai bulan 3 kan. Confirm memang akan ada peperiksaan punya dan awak akan disusun kelas balik. Okey? Okey, jadi kalau keluar dalam peperiksaan, kalau awak tulis 1 kepada 4, jawapan awak salah. Awak kena tulis nisbah 1 kepada 4. Okey? Okey, soalan yang ini yang sepatutnya awak belajar. Yang tadi tu sebenarnya itu adalah soalan tahun lepas masa awak darjah 4. Saya ulang je balik. Okey, soalan yang pertama. Gambar menunjukkan aktiviti perkhemahan unit beruniform. Okey, kalau awak lihat pada gambar ni, unit beruniform apa yang terlibat? Lihat pada gambar. Unit beruniform apa yang terlibat? Unit beruniform apa yang terlibat pada gambar? Cuba tengok gambar tu, dia pakai uniform apa tu? PBSM dengan pengangkap. Okey, PBSM dengan pengangkap. Alright, itu yang pertama. Okay, kita lihat soalan dia. Okay, soalan dia dekat sini dia kata, apakah nisbah bilangan ahli pengangkap kepada bilangan ahli BSMM? Okey. Okey, oleh kerana dia sebut ahli pengangkap dulu, maksudnya pengangkap tu di bahagian A, BSMM ni bahagian B. Awak tak boleh tukar kedudukan dia. Tak boleh terbalikkan kedudukan dia. Okey, siapa boleh beritahu cikgu jawapannya apa? Pengangkap berapa orang? BSMM berapa orang?
Mengangkat 3 orang. Okey, PBSM 5 orang. Okey, pengakap 3 orang, bulan sabit 5 orang. Jadi bagaimana cara nak menulis dia? Sebut dengan sebutan yang betul. Nisbah. Nisbah apa? Nisbah 3. Kena sebut tu dulu. Nisbah 3. Lagi? Nisbah 3 kepada 4. Okey, 5. BSMM 5 kan? Okey, nisbah 3 kepada 5. Alright? Okey, soalan B. Nyatakan nisbah bilangan ahli BSMM kepada jumlah ahli BSMM dan pengakap. Okey, bahagian A-nya apa? Bilangan ahli BSMM. Ini bahagian A-nya. Bahagian B-nya apa? Jumlah ahli BSMM dan pengakap. Bila awak nampak perkataan dan ada perkataan jumlah, maksudnya di sini ada operasi tambah. Okey, maksudnya untuk bahagian B, okey ni bahagian B BSMM kena tambahkan dengan pengakap. Okey, keluarkan jawapannya. Apa jawapan dia? 5 nisbah 8. Sebutannya tak betul. Nombor betul tapi cara sebutannya tak betul. Nisbah 5 kepada 8. Okey, baru betul. Nisbah 5 kepada 8. Okey. Okey, soalan C. Nisbah jumlah ahli pengakap dan PBSM. Okey, kali ni bahagian A-nya pula adalah jumlah ahli pengakap dan BSMM. Ni bahagian A. Okey. Kepada bilangan ahli pengakap. Ini bahagian B. Okey, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Nisbah 8 kepada nisbah 8 kepada 3. Alright. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Yang berikut ialah sebahagian daripada resepi membuat dodol oleh Puan Maslina. Okey, 10 kilogram tepung pulut, 1 kilogram tepung beras, 11 kilogram gula pasir, 2 kilogram gula merah, 4 kilogram santan. Okey, tengok Pak Cik ni dia sebut apa. Dia kata kita gunakan 11 kilogram gula pasir dan 10 kilogram tepung pulut. Soalan tu tanya, apakah nisbah jumlah jisim gula pasir kepada jisim tepung pulut? Jadi nombor yang awak kena lihat adalah nombor untuk tepung pulut dan juga gula pasir sahaja. Okey, apa jawapan dia? Jawapannya apa? Kena sebut gula pasir terlebih dahulu. Nisbah berapa? Nisbah 11 kepada 10. Okey, nisbah 11 kepada 10. Okey, soalan B. Nisbah jisim tepung pulut kepada jumlah jisim tepung. Okey, yang ini kena fahamkan betul-betul. Yang pertama, dia sebut jisim tepung pulut. Okey, ini bahagian A, tepung pulut. Tapi untuk yang bahagian B, dia cuma cakap jumlah jisim tepung. Dia hanya mention tepung, dia hanya sebut tepung saja. Tepung dekat sini kalau kita perhatikan ada 2 jenis tepung. Okey, satu tepung pulut, satu lagi tepung beras. Jadi bila dia sebut tepung saja membawa maksud jumlah kedua-dua jenis tepung ni, tepung pulut dengan tepung beras ni perlu ditambahkan. Okey? Jadi apa jawapan dia? Nisbah Nisbah 10 kepada 11. Okey, betul. Nisbah 10 kepada 11. Okey, soalan C. Nisbah jumlah jisim gula. Okey, mari kita tengok bahagian gula. Gula ada berapa jenis pada soalan yang dia bagi ni? Gula. Tengok gula. Ada berapa jenis gula dekat sini? 2. Ada 2 jenis gula. Membawa maksud bila dia kata jumlah jisim gula, maksudnya gula-gula ni, gula pasir dengan gula merah ni perlu ditambahkan. Okey?
dan kepada jisim gula merah. Dia nak jisim gula merah. Maksudnya bahagian A jumlah jisim gula, bahagian B hanya untuk gula merah saja. Jadi apa jawapan dia? Nisbah 13 kepada kepada 2. 2. Okey, nisbah 13 kepada 2. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, yang ini dia tanya jawapan siapa yang betul. Okey, dia bagi gambar shampoo. Okey, yang pertama shampoo A 2000 ml, shampoo B 1 liter. Okey, dia nyatakan nisbah isi padu cecair mandian A kepada isi padu cecair mandian B. Okey, siapa punya jawapan yang betul? Alif punya jawapan yang betul atau Raudah punya jawapan yang betul? Yang mana satu yang betul? Tengok jawapannya. Jawapan siapa yang betul? Alif punya jawapan atau Raudah punya jawapan? Raudah punya jawapan yang betul. Kenapa Alif punya salah? Bahagian mana yang salah tu? Bahagian yang mana yang salah? 2000. Ya, 2000. Apa yang Alif tak buat pada 2000 ni? Tukar unit. Ya, okey, sepatutnya Alif perlu tukarkan unit. Okey, dari mililiter tukarkan kepada liter. Okey, dekat sini Alif dia terlupa nak tukarkan unit. Jadi dia terus ambil nombor 2000 ni. Bila dia terus ambil nombor 2000 ni, maksudnya jawapannya salah. Okey, kalau macam Raudah buat daripada 2000 ml, mililiter, dia tukarkan kepada 2 liter. Dia tukarkan unitnya. Unit ni dia tukarkan dari mililiter kepada liter. Jadi jawapan Raudah yang betul. Okey, sekarang kita sampai ke soalan yang terakhir. Kan sekejap je kan hari ni kan? Okey. Jisim setiap biji tembikai adalah sama. Nyatakan nisbah jisim sebiji tembikai kepada jisim sebiji nenas. Okey, sebelum kita jawab soalan ni, okey, kita fahamkan dulu apa yang kita boleh tafsirkan pada gambar yang dia bagi. Ni gambar yang dia bagi ni, kita kena pandai tafsirkan. Okey? Okey, yang pertama. Okey, bacaan untuk 2 biji tembikai 4 kilogram. Okey? Bila bacaan 2 biji tembikai adalah 4 kilogram dan dia kata jisim setiap biji tembikai adalah sama. Okey. Apa yang awak boleh tafsirkan pada jisim sebiji tembikai? Berapakah jisim bagi sebiji tembikai? Apa dia? Kuat sikit, tak dengar. 2 kilogram. Okey, maksudnya sebiji tembikai jisimnya adalah seberat 2 kilogram. Okey. Okey, maksudnya yang pada yang ini, pada timbangan yang kedua ni, kita dah tahu jisim bagi sebiji tembikai iaitu 2 kilogram. Yang kita tak tahu adalah jisim bagi nenas. Okey. Dekat sini pada bacaan dia tunjuk 3 kilogram. Jadi berapa bacaan bagi sebiji nenas? 1 kilogram. 1 kilogram. Okey, sekarang barulah kita boleh jawab soalan A. Jisim sebiji tembikai kepada jisim sebiji nenas. Okey, apa jawapan dia? Dia nak sebiji je. Nisbah 2 kepada 1. Nisbah 2 kepada 1. Okey, soalan B. Jisim sebiji nenas, dia nak sebiji nenas je, kepada jumlah jisim buah-buahan. Okey, apa jawapan dia? Jumlah nisbah? Nisbah 1 kepada 6. Sebiji nenas dulu nak. Sebiji nenas dulu. Sebiji nenas berapa kilogram? 1. Nenas. Betul lah 1. Okey, nisbah 1 kepada 6. 6. Pastikan 6. Dia kata jumlah jisim buah-buahan. Bila dia sebut buah-buahan, semua sekali termasuk. Tembikai, nenas, semua termasuk. 7. 7. Okey, nisbah 1 kepada 7. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Habislah kita belajar hari ini. Jangan lupa buat apa? Apa dia? Jangan lupa buat latihan yang cikgu bagi. Okey, untuk tajuk kadaran hari Selasa ni,
awak dah mula sampai ke topik yang susah. Okey, 2 topik ni senang. Koordinat dengan nisbah mudah. Tapi tajuk kadaran awak kena fahamkan betul-betul. Jadi hari Selasa ni tolong standby betul-betul awak punya minda awak. Okey. Kita dah nak sampai topik yang akhir. Lepas tajuk kadaran kita masuk topik apa? Siapa tahu lepas topik kadaran kita masuk topik apa? Topik apa? Topik apa kita masuk? Pengurusan data. Okey, pengurusan data tu awak akan mentafsir Cartapai rasanya. Cartapai dengan Cartapalang. Cartapalang awak dah belajar belum? Dah. Okey, maksudnya awak akan mentafsir, tak apa ni cikgu ulang balik kalau jumpa soalan Cartapalang. Maksudnya awak akan mentafsir Cartapalang, jenis-jenis carta. Lepas tu nanti awak akan masuk topik mod, julat, median dengan mean. Lepas tu maksudnya dalam minggu hadapan kita dah habis topik. Kita dah habis belajar satu buku teks ni. Jadi bila dah habis nanti, rasanya dalam minggu ni dan minggu depan kita masih lagi ada kelas Google Meet. Okay. Minggu lagi satu nanti dah masuk awal bulan 10. Okay, masa tu nanti cikgu dah tak buat kelas Google Meet. Cikgu akan beri soalan dan latihan dalam bentuk quizzes yang macam cikgu bagi dalam pendidikan kesihatan dengan PJ. Okay. Okay, yang itu. Cikgu akan bagi macam tu. Jadi, bila cikgu bagi macam tu, actually kalau awak perasan, kalau awak tak faham nak jawab soalan tu, awak boleh reverse balik dekat muka surat sebelum tu. Bahagian penerangan. Okay, yang cikgu perhatikan setakat ni, untuk soalan PJ dengan pendidikan kesihatan, awak tak reti nak reverse. Dah tak tahu nak jawab soalan, awak main tanya je jawapan awak. Cikgu boleh tengok jawapan awak tau. Awak jangan main tanya je yang quizzes tu. Okay? Saya baca. Tak tahu nak tulis mana-mana. Soalan tu sebenarnya cikgu pusing-pusing aja. Benda tu ada dekat muka surat sebelum tu. Sebelum yang quizzes tu. Dia boleh selak. Boleh. Awak boleh selak balik muka surat sebelum tu. Tak ada masalah. Okay? Cikgu tetapkan masa pun cikgu tetapkan masa tu lama. Bukannya sekejap. Lama cikgu letak. Nak dengan tak nak jawab je. Okay? Okay, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa buat kerja awak. InsyaAllah hujung ke pertengahan bulan 11 ke kita naik sekolah. InsyaAllah lah kalau tak ada paral. Okay. Kita dah masuk fasa 2 kan? Dah. Sekarang fasa 2. Awak tunggu fasa 4. Fasa 4 confirm kita naik sekolah. Okay. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye.